الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasihi pengurusi masjid serta ahli kuasa para imam dan pimpinan, para guru, para ulama, hadirin dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung kembali pembicaraan kita dari kitab Fiqhul Harakah min Siratul Nabawiyah, yang membicarakan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan huraian dari sudut kefahaman kita tentang gerakan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembicaraan yang lalu kita telah berhenti dalam bab hijrah, peristiwa hijrah Rasul. Bulan lepas kita cerita tentang ujian-ujian yang menimpa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seperti Abu Salamah dan keluarga Abu Salamah, kemudian kisah Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, kisah Umar bin Khattab, Ayyash bin Rabi'ah dan Hisham bin Al-As. Beberapa sahabat yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa hijrah. Hari ini kita sambung lagi dalam kitab tulis tentang peristiwa hijrah ini. Peristiwa hijrah membawa pengalaman baru dalam perjuangan Islam. Kalau sebelumnya mereka mengalami ujian diejek, ditahan, disiksa, dan ada yang mati dibunuh, tetapi hijrah menguji kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, mengatasi kasihkan tanah air, harta benda dan rumah tangga. Mereka telah berjaya dalam ujian pertama tersebut dan membuktikan kesanggupan menghadapi ujian yang berikutnya apabila mereka telah melaksanakan hijrah menuju Yathrib dengan meninggalkan tanah air yang dikasihi, harta dan rumah kediaman. Ini salah satu daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, naik setingkat lagi ujian daripada ujian-ujian yang pernah menimpa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebelum-sebelum. Sebelum ini kita cerita bagaimana ujian yang dialami oleh para sahabat di awal permulaan setelah turunnya wahyu. Sebagai ujian yang menimpa para sahabat radhiyallahu ajma'in. Bukan sahaja para sahabat, bahkan di tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah dicederakan oleh musyrikin Quraisy sendiri.
Bukan orang lain, adik-adik Nabi Muhammad SAW. Pak Nabi SAW. Orang yang dekat dengan Nabi SAW, kenalan teladan Nabi SAW. Mereka diseksa, hatta dibunuh. Sebenarnya kita pernah sebut sebelum ini, Sayyidina Sumayyah radhiyallahu anha, keluarga Yasir, keluarga Ammar bin Yasir, yang menemui ajal di tangan Tuhan. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, yang diletakkan batu yang besar di atas dada dan memaksa dia meninggalkan ajaran tauhid dan menyembah berhala-berhala yang sekian lama disembah oleh musyrikin Quraisy. Namun hasil daripada tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulutnya masih lagi menunjukkan kalimah ahad, ahad, ahad. Allah yang Esa, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Macam-macam ujian yang dikenakan, sehingga mereka dikenakan sekatan ekonomi, sekatan dipulaukan oleh musyrikin Quraisy. Begitu sekali ujian yang menimpa Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Selepas daripada itu, Allah SWT menurunkan satu perintah kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in, menguji keimanan mereka untuk berhijrah. Hijrah ini bukan benda kecil, hijrah ini benda besar, suatu pengorbanan yang sangat besar. Perniagaan yang selama ini dibina ditinggalkan, kebun-kebun yang selama ini ditanam, dicucuk tanam ditinggalkan, sanak saudara yang dicintai walaupun mereka ini tidak beriman ditinggalkan. Pengorbanan yang besar yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Macam kita lah, kalau kena transfer mana-mana kan, kalau keadaan kena transfer, senang ke susah? Susah kan? Nak urus anak sekolah, nak bini, nak tukar lah, apa lah, kerja-kerjaan lah. Company kamu kena hantar pergi luar negara macam-macam. Suatu benda yang sulit dan sukar. Abah aku dari zaman Nabi SAW, ketika itu tidak ada kenderaan macam kita ni. Satu hal nak kena tinggal, lepas tu benda yang nak ditempuh ni, berapa ratus perjalanan, berapa ratus kilometer perjalanan nak menempuh. Di sana tak tentu lagi, ada kerja ke, ada apa ke kat sana di Madinah. Siapa pun tak kenal di sana. Tapi demi menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat yang telah dididik oleh Nabi SAW, ditarbiyah oleh Nabi SAW, menerima arahan Allah SWT tanpa soal. Terima arahan Allah SWT tanpa tanya apa-apa, terus melaksanakan. Bulan lepas kita cerita tentang Suhaib Ar-Rumi yang meninggalkan harta kekayaannya. Setelah mengaut harta kekayaan, dia datang dari Rom, datang ke Mekah, berniaga dan sebagainya, kaya raya, nak pergi ke Madinah, berhijrah bersama Nabi SAW, ditahan oleh musyrikin Quraisy. Dia kata, hang duduk main selai sepinggang ke Mekah, datang sini duduk kaya raya, hang nak keluar, tinggal semua, tengok balik. Suhaib Ar-Rumi kata, tak apa, demi menunaikan arahan Rasulullah SAW, aku tinggalkan semua ni, aku pergi selai sepinggang. Dengan keimanan yang ada pada diri, dia sanggup buat sedemikian. Dan Rasulullah SAW mengiktiraf, Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf apa yang dibuat oleh Suhaib Ar-Rumi ini. Cerita dalam Al-Quran tentang sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil 'ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah, dan Allah itu Maha Penyantun terhadap hamba-hamba. Allah SWT rakamkan sifat Suhaib Ar-Rumi dalam Al-Quran. Berhubung dengan hijrah itu, Rasulullah SAW telah bersabda, Ra'ait fil manam
anni uhajiru ila ardin biha nasrun wa dhahabun wa hummi ila annahal yamamatu au hajar fa idza hiya Yathrib, rawahu Bukhari wa Muslim. Aku bermimpi bahawa aku berhijrah ke negeri yang banyak pokok tamar. Aku menyangka Yamamah atau Hajar. Tiba-tiba tempat itu adalah Yathrib, yakni Madinah. Hadis Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberi jaminan kepada mereka yang berhijrah dengan firman, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kathiran wa sa'atan wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia ditimpa kematian sebelum sampai ke tempat hijrah, maka semuanya telah tetap pahala di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi SAW sebelum hijrah, Nabi SAW bermimpi. Mimpi merupakan salah satu daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menunaikan perintah dari Allah SWT. Jadi hijrah ini adalah merupakan perintah Allah. Bukan Nabi buat keputusan sendiri-sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Dan tidaklah apa yang ditutur ke ayat Nabi SAW itu datang daripada hawa nafsu hati seorang sendiri. Bahkan ia ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hijrah, Allah Taala kata hijrah. Dan para sahabat radhiyallahu anhum menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jamin sesiapa yang berhijrah jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas, rezeki yang banyak. Muraghaman katsiran wasa'. Rezeki ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri para sahabat. Yakin dengan janji Allah. Yakin rezeki dari Allah. Tentu dia juga dengan kita. Keyakinan kita, rezeki yang kita dapat setiap hari itu adalah hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tak sangka rezeki yang Allah Taala bagi. Rezeki datang dalam macam-macam bentuk. Tak mesti dalam bentuk duit, dalam bentuk benda, tapi dalam pelbagai bentuk rezeki Allah. Boleh main masjid ini rezeki besar, sehat, rezeki daripada Allah. Ada yang sakit, terlantar di atas kaki, itu rezeki masing-masing. Allah Ta'ala ada bagi lidah kepada manusia untuk berzikir. Ada yang gunakan lidah itu rezeki dia itu untuk berzikir dengan kepada Allah Subhanahu. Ada yang gunakan lidah itu untuk bawa maksiat kepada Allah Subhanahu. Rezeki masing-masing. Namun hakikatnya rezeki Allah SWT itu mahal luas. Allah SWT pemberi rezeki. Jadi orang yang risau, yang berhijrah, risau mereka akan hilang kerana yakin dengan rezeki. Pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menetapkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat bumi yang hijrah itu muraghaman katsira wasa'. Luas, rezeki yang banyak. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut qad waqa'ahu 'ala Allah. Ada yang berhijrah tetapi menemui ajal dalam perjalanan hijrah, dapat pahala hijrah sama macam sahabat-sahabat yang berjaya hijrah. Kerana dinilai daripada hati, dinilai daripada niat yang dia tanam. Kita nak buat baik,
Nabi SAW kata, niat dia nak buat baik dia dapat pahala. Belum buat lagi. Buat lagi dapat pahala. Orang yang berniat untuk buat jahat tapi dia membatalkan niat dia tu, membatalkan perbuatan jahatnya tu kerana takut kepada Allah SWT, beroleh pahala kerana membatalkan niat jahat dia. Allah Subhanahu Wa Taala tu sebenarnya Maha pemurah dengan kita manusia. Nak bagi pahala tu senang-senang saja. Tinggal lagi manusia itu mengambil peluang untuk memperolehi pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sabda, "Man kharaja min baitihi mujahidan fi sabilillah fa kharaja an dabbatihi famata faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah aw lada namathu dabbatun famata faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah aw mata hatfa anfihi faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Rawahu Imam Ahmad. Siapa yang keluar dari rumahnya kerana berjihad fi sabilillah, menegakkan kalimah Allah, lalu ia tersungkur dari kenderaannya dan mati, maka tetaplah pahalanya di sisi Allah. Atau ia disengat oleh binatang lalu mati, maka tetaplah pahalanya di sisi Allah. Atau mati biasa, maka sesungguhnya tetaplah pahalanya di sisi Allah. Dia keluar, baru dia berniat nak berjihad fi sabilillah, tapi mati dalam perjalanan, boleh pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada niat itu. Dalam satu hadis yang masyhur dalam kitab-kitab selalu ada, kan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu berserta dengan niat, dan dia diberi ganjaran atas apa yang diniatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi SAW sebut hadis ini dalam peristiwa hijrah. Sebelum kita pernah sebut. Maknanya hubung kait antara niat dengan hijrah atau perbuatan baik yang kita buat itu, niat ada boleh pahala, walaupun dia tidak sampai ke tahap untuk melaksanakan apa yang diniatkan tu, mati tengah jalan, tapi Allah SWT bagi ganjaran pahala tetap kepada. Demikianlah betapa besarnya kelebihan dicapai oleh orang yang keluar dari rumah, kampung atau negeri kerana Allah, terutamanya orang yang berhijrah dan yang mengalami ujian yang lebih berat. Ulama telah bersepakat bahawa berhijrah dari negeri kafir yang tidak memungkinkan untuk menegakkan Islam di dalamnya, kemudian pergi ke negeri Islam adalah wajib. Generasi pertama umat Islam telah menunaikan kewajipan hijrah dengan penuh keimanan. Mereka berhijrah apabila diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Oleh kerana adanya gerakan menentang hijrah, maka terpaksalah mereka berhijrah secara sembunyi, secara berkumpulan, dan juga seorang demi seorang. Adapun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah mengisytiharkan hijrahnya seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu setelah tawaf di Kaabah. Umar menuju ke tempat orang Quraisy dan berkata kepada mereka, "Man arada an tadkulahu ummuh aw yaitama waladuhu aw tarmala zawjatu falyalqani wara'a hadzal wadi." Siapa yang mahu ibunya kehilangan anak, siapa yang mahu anaknya jadi yatim, siapa yang mahu menjandakan isterinya, silalah berjumpa di belakang lembah. Begitu berani Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesuai dengan karakter dia, sesuai dengan sifat dia. Memang dia daripada sebelum masuk Islam memang jenis cengeng lah.
Memang jenis lagu tu dah. Sifat dia lagu tu. Samsing sebelum masuk Islam lagi, dia bersemangat berkhabar-khabar untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Samsingan dia tu, dia guna untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk Islam pun dia samsing, lepas masuk Islam pun dia samsing. Orang Kelantan panggil grebe. Kan? Begitu berani dia. Siapa yang nak anak dia yatim, mai jumpa. Apa yang nak bini jadi janda, mai jumpa aku. Halang aku dalam hijrah. Aku nak hijrah sekarang. Ini sifat, berbagai sifat, karakter orang yang menyokong perjuangan Nabi SAW. Ada pun orang yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan Sayyidina Umar Khattab. Mereka berhijrah secara sembunyi-sembunyi, senyap-senyap, seorang-seorang. Ada yang pergi secara berkumpulan. Dan inilah berbagai peristiwa yang berlaku dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang seterusnya, persidangan di Darul Nadwah. Ini salah satu daripada antara kisah yang menarik dalam peristiwa hijrah Rasul. Pemimpin-pemimpin Quraisy tidak senang dengan perkembangan baru di mana berlaku hijrah. Mereka sedar betapa berkumpulnya kekuatan umat yang mengancam fahaman keberhalaan yang diwarisi turun-temurun. Pegangan jahiliah dan amalan yang menjadi kepentingan ekonomi dan politik mereka berada dalam bahaya. Mereka menyedari kebesaran peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh mengumpulkan sahabat-sahabat yang setia dengan keazaman dan istiqamah terhadap apa yang menjadi iman dan Islam dalam diri mereka. Apatah lagi adanya kekuatan baru dengan Islam Aus dan Khazraj yang tinggal di kawasan yang sangat strategik di tengah-tengah perjalanan perdagangan mereka ke Syam. Sesuatu langkah segera dan tegas perlu diambil. Begitulah pendapat pemimpin Quraisy di Mekah. Pemimpin Quraisy ni mereka tak takut apa. Mereka hanya takut hilang kuasa, hilang pangkat, hilang kekayaan. Itu je. Itu yang menjadi kerisauan musyrikin Quraisy. Mereka selama hidup bisnes berhala, jual patung-patung. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW kata, siapa sembah berhala, syirik. Tuhan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Mana boleh jadi? Habis dalam bisnes berhala ni. Tiap-tiap tahun penduduk Jazirah Arab datang mai ke Mekah buat tawaf, buat haji. Haji cara depa, Mekah ni menjadi pusat penumpuan, pusat perniagaan, pusat perdagangan. Jadi sumber kekuatan ekonomi dan politik berada di situ. Kalau Nabi Muhammad SAW ramai pengikutnya, sudah tentulah ramai yang akan meninggalkan dia daripada menjadi pengikut mereka. Jadi ini sebagai satu ancaman. Mereka fikir ini ancaman besar kepada kekuatan politik di Mekah. Maka mereka bersidang di Darul Nadwah. Darul Nadwah ini adalah lebih kurang macam parlimen Mekah. Mereka bincang parlimen Mekah, apa yang dibincangkan oleh musyrikin Mekah. Maka pada tanggal 26 hari bulan Safar tahun 14 selepas kenabian, 14 tahun selepas kenabian, bersamaan 12 September tahun 622 Masihi, bersidanglah majlis mesyuarat atau parlimen Mekah di Darul Nadwah yang dihadiri oleh semua pemimpin besar musyrikin Mekah. Ia mewakili semua kabilah. Pembesar-pembesar musyrikin Mekah di Mekah tu banyak kabilah. Semua main. Di antara mereka adalah
Abu Jahal bin Hisham mewakili Bani Makhzum, Jubair bin Mut'im, Nu'aimah bin Ali, Al-Harith bin Amir mewakili Bani Naufal bin Abdul Manaf, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan Abu Sufyan bin Harb mewakili Bani Abdul Syam bin Abdul Manaf, An-Nadar bin Al-Harith yang melemparkan perut unta berlumuran najis ke atas belakang Rasulullah SAW, mewakili Bani Abdul Dar, manakala Abu Bukhtari bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad, dan Hakim bin Hizam mewakili Bani Asad bin Abu Uzza Nabi, dan Munabbih Al-Hajjaj mewakili Bani Sam, Umayyah bin Khalaf mewakili Bani Jahm. Jadi setiap kabilah-kabilah ni ada wakil rakyat mereka. Wakil rakyat bersidang dalam parlimen Darun Nadwa. Macam mana kita nak buat dengan Muhammad? Apa yang kita kena buat tadi? Dia telah mengancam kuasa politik Mekah sekarang. Apabila mereka tiba di Darun Nadwa, menurut yang ditetapkan, sampai ke Darun Nadwa tu, di parlimen dia, Iblis datang merupa seorang tua seperti seorang berpakaian syekh, menuju di pintu. Mereka bertanya, Tuan Syekh ni datang dari mana? Ia menjawab, dari Najaf. Apabila aku mendengar berita kamu mengadakan musyawarah ini, aku datang untuk mendengar pandangan-pandangan yang dikemukakan. Mudah-mudahan aku juga boleh memberi sumbangan fikiran dan nasihat. Mereka semua bersetuju supaya orang tua itu hadir di dalam musyawarah tersebut. Musyawarah Iblis. Hebat musyawarah dia pun. Iblis pun tu